علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris bawah sekali. Muka surat 14, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan syarat bagi orang yang bang dan iqamah itu 3 perkara. Dan syarat bagi orang yang bang dan iqamah itu 3 perkara. Pertama, Islam menjadi syarat bagi orang yang bang dan iqamah. Keduanya, mumayyiz menjadi syarat bagi orang bang dan iqamah. Ketiganya, laki-laki. Ini syarat bagi bang, bukan syarat bagi iqamah. Sekarang ni tajuk dia. Dan disyaratkan bagi orang yang bang dan qomat, sama ada sembahyang tu seorang diri ataupun berjemaah, syarat 3 perkara. Pertamanya, Islam menjadi syarat bagi orang yang bang dan qomat. Keduanya, mumayyiz menjadi syarat bagi orang bang dan qomat. Ketiganya, laki-laki menjadi syarat bagi bang dan qomat. Adapun untuk qomat saja, tak syarat laki-laki, sebab orang perempuan disunatkan iqamah juga terdahulu. Kan terdahulu kan 2 perkara yang disunatkan sebelum masuk kepada sembahyang, iaitu bang dan qomat. Maka sunat bagi laki-laki itu perbuat keduanya, bang dan qomat, sama ada sembahyang seorang diri ataupun berjemaah. Orang lelaki sembahyang seorang diri itu qomat saja, tu bukan orang lelaki, itu orang perempuan. Orang lelaki tapi buat macam orang perempuan. Dan sunat bagi perempuan itu qomat juga. Jadi syarat untuk qomat ni tak syarat lelaki, tapi untuk bang dan qomat, dua-dua. Bang dan qomat, Islam dia bang saja, qomat saja. Syarat yang pertama, Islam. Bang saja pun, qomat saja pun, syaratnya yang kedua, mumayyiz. Bang syaratnya lelaki, iqamah perempuan pun disunatkan juga. Perempuan pun disunatkan juga iqamah. Ini 2 perkara yang disunatkan sebelum masuk kepada sembahyang. Cuma di sini dia tak nyata panjang lah. Dia sunat bang qomat ni sembahyang fardu yang 5 waktu. Sembahyang fardu yang 5 waktu. Sunat bang dan sunat qomat. Adapun bagi sembahyang 9 waktu ni, sama ada tunai ataupun qada. Sama ada tunai ataupun qada. Sunat bang dan sunat iqamah. Adapun kalau bukan sembahyang fardu, bukan sembahyang fardu 5 waktu lah. Kalau sembahyang fardu jenazah, dia tidak ada seruang apa-apa. Jenazah kan ada, tak ada suruh apa-apa.
Satu laginya, dia sembahyang fardu 5 waktu, tunai ke, qada ke, sembahyang seorang diri ke, sembahyang berjemaah ke, sunat bang dan iqamah. Sembahyang fardu jenazah kita maklumlah, tak ada disunatkan apa-apa sebelum daripada bang tu. Tak ada sunat apa-apa pun sebelum daripada tak ada sunat apa-apa pun sebelum daripada sembahyang jenazah. Tak ada kata baca apa-apa, tak ada, terus kepada sembahyang jenazah. Satu laginya sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu kan dia tu kan as-salatu jami'ah tu. Tu. As-salatu jami'ah. As-salatu ke as-salata ke, boleh baca belaka tu. As-salatu pun boleh, as-salata pun boleh, jami'atun ke jami'atan ke. Tapi jami'ah tu tak nyata lah sebab kita wakaf. Jami'ah. Tu. As-salatu jami'ah. As-salata jami'ah. I'rab nahunya sah belaka tu. Tapi kita biasanya as-salatu jami'ah. Ini disunatkan kata bagi sembahyang sunat. Bagi sembahyang sunat. Dulu main jenazah saya pernah terdengar sekali. Dia as-salatu jami'ah. Tak ingatlah di mana. Tak ada. As-salatu jami'ah yang pertama sembahyang sunat. Yang pertama sembahyang sunat. Yang kedua, dia ada 3 syarat. Dia ada 3 syarat. 3 qaid dia panggil. 3 syarat. Yang pertama sembahyang sunat. Yang kedua, yang dituntut berjemaah. Yang ketiga, hendak dilakukan dalam berjemaah. Kena faham situ. Tapi dalam kitab kita ni tak bicara lah hak berkaitan dengan sembahyang sunat ni. Kita tambah di sini. Dia ada 3 syarat, 3 qaid. Yang pertama, disunatkan kita seru dengan as-salatu jami'ah. Yang pertamanya sembahyang sunat. Yang kedua, sembahyang sunat ni kena ingat sikit lah ni. Yang keduanya, yang disunatkan berjemaah. Yang ketiga, sembahyang sunat tadi ni dilakukan di dalam berjemaah. Dilakukan di dalam berjemaah. Yang pertama sembahyang sunat, yang kedua yang dituntut berjemaah. Kita ngaji sembahyang sunat dalam kitab fiqh akan bahagi 2. Satunya sembahyang sunat yang dituntut berjemaah, yang disyariatkan berjemaah, yang Nabi buat dalam keadaan berjemaah. Yang kedua, sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah, yang tidak disyariatkan berjemaah, yang Nabi tak buat dalam keadaan berjemaah. Tu. Kemudian sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah, kita buat berjemaah. Apa hukum dia kita akan tengoklah kalau kita sempat itu bicara. Sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Sembahyang 2 hari raya, sembahyang 2 gerhana, sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, sembahyang tarawih, sembahyang witir di bulan Ramadan.
Ada lagi sembahyang sunat yang lain yang dituntut berjemaah. Sebut tadi kan sembahyang 2 gerhana. Sembahyang 2 hari raya, sembahyang 2 gerhana, sembahyang minta hujan istisqa, sembahyang tarawih, sembahyang witir di bulan Ramadan. Ada tak lagi sembahyang sunat yang dituntut berjemaah selain daripada itu? Sembahyang hajat buat berjemaah. Betul lagi? Sembahyang apa lagi buat berjemaah? Sembahyang tasbih buat berjemaah. Biasanya malam raya kan. Jadi kita balik lewat semua tarawih. Apabila diumumkan esok 1 Syawal, maka tarawih tu diganti dengan sembahyang sunat tasbih buat berjemaah. Sembahyang hajah buat berjemaah. Sembahyang tasbih buat berjemaah. Disunatkan berjemaah ke tak sembahyang hajah dan sembahyang sunat tasbih ni? Sembahyang hajah tak disunatkan berjemaah. Dah apa buat berjemaah? Tidak ada buat. Dah sembahyang tasbih sunat berjemaah. Tak juga. Apa? Jadi masjid amalan dia tasbih buat berjemaah. Makna di masjid tu makna ajak berjemaah sama. Sembahyang tasbih pun berjemaah juga. Tapi tak disunatkan berjemaah. Lepas tu buat berjemaah. Buat mana kira? Awak nak kira. Tak apa bab benda sunat kan, sebab memang tidak disunatkan berjemaah. Jadi buat tu Tok Imam. Tanya Tok Imam, kenapa Tok Imam buat berjemaah? Kan tak sunat berjemaah. Jadi sembahyang hajat mana jadi biasa lepas isyak ada sembahyang hajat. Lepas isyak ada sembahyang hajat. Lepas tu buat berjemaah. Lepas Jumaat buat sembahyang hajat. Lepas tu buat berjemaah. Lepas tu buat ni. Tanya tu Imam, kenapa tu Imam? Sembahyang hajat tidak disunatkan berjemaah. Kenapa tu Imam buat berjemaah? Dia sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah tadilah sembahyang 2 hari raya, sembahyang 2 gerhana, sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, sembahyang tarawih, sembahyang witir di bulan Ramadan. Adapun sembahyang witir di bulan yang lain tidak disunatkan berjemaah. Dia lain sikitlah sembahyang witir. Sembahyang witir ni bukan hanya bulan Ramadan. Sembahyang witir ni tiap-tiap malam. Ada orang witir ni Ramadan. Dah. Cuma witir Ramadan ni ada sedikit perbezaan. Witir bulan Ramadan sunat berjemaah. Witir di bulan lain tidak sunat berjemaah. Witir bulan Ramadan sunat baca kuat. Witir di bulan lain tak sunat baca kuat. Dia gitu beza. Tapi witir tiap-tiap malam. Selain daripada sembahyang tadi itu, termasuk sembahyang hajah, termasuk sembahyang tasbih, tidak disunatkan berjemaah. Persoalannya, buat berjemaah di masjid, tu imam buat. Lepas tu anak makmum, dah tahu dah dia buat, kita tunggu je lah. Yang pertama, tidak disunatkan berjemaah. Tidak disunatkan berjemaah. Sembahyang hajah tidak disunatkan berjemaah, sembahyang sunat tasbih.
tiba-tiba buat berjemaah. Ni. Sepakat ulama tidak makruh. Ni. Mana buat soal tadi tu ambil masa sikit ni. Biasanya kalau kita buat gini ni, ingat lama sikit tau. Duduk tekan dulu saat ni kan. Sunat dok berjemaah sembahyang hajah, jawab sidah dok sunat. Sembahyang tasbih, jawab sidah dok sunat. Lepas tu buat. Lepas tu kenapa buat? Imam masjid buat. Dah tanya dok imam masjid, kenapa dibuat sembahyang hajah berjemaah? Sembahyang tasbih berjemaah, walau tidak disunatkan. Dia menung. Jadi tu ingat sikit lah tau. Ngaji pasal tu. Memang mayang hajat sembahyang tasbih tidak disunatkan berjemaah. Tiba-tiba buat berjemaah, sepakat ulama tidak makruh. Terkadang qiyamul lail dia buat berjemaah juga. Kadang-kadang qiyamul lail dengan sembahyang sunat tasbih. Kadang-kadang qiyamul lail dengan sembahyang sunat tahajud. Tapi dia buat berjemaah juga. Ada. Samalah. Tidak disunatkan berjemaah sembahyang tahajud. Tiba-tiba buat berjemaah, yang pertama sepakat ulama tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Situ. Selapis. Tak makruh ni tak larang lah. Kemudian dah tak makruh, buat berjemaah dapat tak fadilat berjemaah? Akhirlah ulama lah. Makruhnya tidak. Tapi buat berjemaah yang tidak disuruh berjemaah, dapat tak fadilat berjemaah? Buat berjemaah yang tidak disuruh berjemaah. Buat berjemaah sembahyang sunat yang tidak disuruh berjemaah, yang pertama tidak makruh. Kemudian buat berjemaah pada sembahyang sunat hajah tasbih yang tidak disunatkan berjemaah, dapat pahala berjemaah 27. Akhirlah ulama satu pan kata tak dapat. Jadi seperti sembahyang seorang juga pahala dia. Satu pan kata dapat. Khilaf ulama. Tapi makruhnya tidak. Ada satu pandangan dia tak dapat pahala berjemaah, tapi dia panggil dapat pahala rabti. Dia panggil pahala rabti ni pahala ada tambatan, ada ikatan antara imam dengan makmum. Dapat pahala rabti. Pada jemaah 27. Kita maklum pahala rabti serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang buat berjemaah sembahyang hajah, sembahyang tasbih, sembahyang tahajud tu, pakailah pandangan kata dapat fadilat berjemaah. Itu je lah. Tambahan pula sembahyang sunat hajah ini setengah-setengah Tok Guru dia kiaskan pada sembahyang istisqa. Ada sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, memang Nabi buat berjamaah. Jadi sembahyang istisqa ni kenapa? Kerana air kurang, berhajah kepada air. Ada orang, ada meh-meh. Ada meh-meh sembahyang hajat. Ada ni. Dok sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan ni kerana berhajah kepada air. Air tak ada ataupun air tidak mencukupi keperluan. Maka sembahyang istisqa ni memang Nabi buat berjemaah. Jadi sembahyang hajat ni dia ada mirip-mirip dengan sembahyang istisqa. Sebab itulah kebanyakan teguh dia akan sembahyang hajah dalam keadaan berjemaah. Sebab apa? Dikiaskan, dibandingkan dengan sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Sebab tu kita mengaji kitab fiqh, sembahyang sunat ada dua. Satunya yang disunatkan berjemaah, satunya yang tidak disunatkan berjemaah. Termasuk sembahyang hajah, sembahyang tasbih. Kita ngaji selapih. Orang sembahyang hajat berjemaah, sembahyang tarawih berjemaah, di sembahyang seorang belakang. Ni ngaji selapih lah orang panggil. Kau tak sunat berjemaah, orang tahu dah, bukan seorang je tahu. Lepas tu kenapa buat berjemaah? Tidak makruh pun. Dah buat tu lepas lihat berjemaah ke tak? Setengah pandang orang kata boleh.
Dia ngaji selapih, ngaji termasuk sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah, sembahyang hajah, sembahyang tasbih. Oh, berarti setakat tu selapih. Ada kadang-kadang orang main ajak berjemaah duduk belakang sembahyang seorang. Apa ni dia kata? Ni masalah. Pergi rumah orang gitu juga. Pergi rumah orang nak main ajak rumah orang. Saya biasa tak kira mana. Tengok pada tuan rumah. Tuan rumah tu letak sejadah mana. Ada ni. Tuan rumah letak sejadah, ada sejadah tu imam sedepan. Kita buat berjemaah. Kalau tuan rumah buat selain je, sebaris je, tak ada untuk sejadah tu imam depan, saya dia buat masing-masing. Tapi kadang-kadang tu imam buat dah untuk tuan rumah. Tuan rumah buat dah untuk sejadah tu imam di hadapan. Orang lain pula dia sibuk. Awak masing-masing bukan rumah mung. Bukan rumah mungnya. Rumah dia buat gitu, ikut dia je lah. Ni. Jenis selapih ni. Tak sunat berjemaah. Memanglah macam sembahyang malam tidak sunat berjemaah. Kita tahu kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sembahyang malam, Ibnu Abbas ikut belakang Nabi. Tahu kisah tu kan? Hak Ibnu Abbas duduk belah kiri tu. Hak Nabi pusing letak belah kanan tu. Ibnu Abbas tahu duduk belah kanan. Tapi Ibnu Abbas ni nak terabuak. Kalau duduk belah kiri ni guana. Badak ni cerdik. Duduk belah kanan tahu dah. Kalau duduk belah kiri guana. Ibnu Abbas pun duduk belah kiri, Nabi pun pusing letak belah kanan. Nabi pusing macam itu mukjizat Nabi. Tangan Nabi siapa boleh pusing. Tapi Nabi larang dak Ibnu Abbas menjadi makmum kerana Nabi kita sembahyang malam yang memang tidak disunatkan berjemaah. Nabi tak larang. Sebab itu sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah, buat berjemaah ittifaq ulama tidak makruh. Itulah. Tapi sembahyang ajak tunggu dia buat banding dengan sembahyang minta hujan. Sembahyang tasbih pula, kalau tak berjemaah ni jadi orang bercukar cemakin je. Buat berjemaah gitu je lah. Tapi pakailah pandang kata dapat fadilat berjemaah sudah. Cuma tidak disunatkan berjemaah. Yang kita bicara hak sunat seru dengan as-salatu jami'ah. Yang pertama sembahyang sunat, yang kedua sembahyang sunat yang untuk berjemaah, yang ketiga kita nak buat berjemaah. Itu tiga syarat. Kalau sembahyang sunat tetapi tidak dituntut berjemaah, sembahyang hajah, sembahyang tasbih tidak dituntut berjemaah, tapi kita nak buat berjemaah, cukup tak tiga syarat? Tak cukup lah. Tiga syarat, tiga kaidnya sembahyang sunat. Yang kedua dituntut berjemaah. Yang ketiga buat dalam keadaan berjemaah. Sekarang sembahyang hajah, sembahyang tasbih, sembahyang sunat itu dituntut berjemaah ke tak? Tidak. Tapi buat berjemaah. Betul buat berjemaah. Tapi cukup tak tiga syarat? Tak cukup. Maka tidak disunatkan seru dengan as-salatu jami'ah. Walaupun sembahyang hajat tu kita buat berjemaah sekalipun, walaupun sembahyang tasbih tu kita buat berjemaah sekalipun, tidak disunatkan seru dengan as-salatu jami'ah. Ni ada sembahyang hajat, as-salatu jami'ah. Nak kena dia ni. Tak sunat. Dah kan kita buat berjemaah. Yang pertama sembahyang sunat, cukup betul dah. Memanglah buat berjemaah. Tapi cukup tak syarat sembahyang sunat yang dituntut berjemaah? Tak cukup syarat. Dia kena cukup tiga tu. Tiga kena cukup. Sembahyang sunat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, sembahyang sunat. Dituntut berjemaah, sembahyang hajat, sembahyang tasbih tidak dituntut berjemaah. Tak cukup syarat ke panggil. Yang ketiga buat dalam keadaan jemaah. Betul dia nak sembahyang hajat berjemaah. Betul dia nak sembahyang tasbih berjemaah. Betul.
Mana hanya ada dua saja syarat. Sembahyang sunat buat berjemaah, tapi dituntut berjemaah dia tak masuk, tak cukup syarat tu. Maka kalau sembahyang hajat, sembahyang tasbih buat dalam keadaan berjemaah sekalipun tidak disunatkan seru dengan as-salatu jami'ah. Sama dengan sembahyang tasbih juga berjemaah, dia pun seru as-salatu jami'ah, tak sunat sebab dia tidak dituntut berjemaah. Kalau semayang tu dituntut berjemaah, semayang sunat 2 hari raya, semayang sunat dituntut berjemaah, semayang sunat 2 gerhana, tiba-tiba di semayang raya seorang di rumah, tiba-tiba di semayang gerhana seorang di rumah, tidak disunatkan kata as-salatu jami'ah. Dia semayang sunat, semayang raya, semayang gerhana ni dia dituntut berjemaah betul, tapi semayang raya seorang, semayang gerhana seorang, tidak buat berjemaah, maka tak sunat seru dengan as-salatu jami'ah. Tapi kalau buat berjemaah walaupun dengan seorang makmum, as-salatu jami'ah. Contohnya kita berjemaah semayang raya ketika PKP, kan kita berjemaah dengan keluarga kita kan, maka sunat seru dengan as-salatu jami'ah. Barulah semayang, bukan as-salatu jami'ah berjemaah semayang raya di masjid surah saja, bukan. Berjemaah walaupun di rumah, walaupun makmum kita seorang je, kita semayang raya dengan anak kita contohnya, maka sebelum semayang sunat seru dengan as-salatu jami'ah. Rahimakumullah. Gitu. Jadi biar apa-apa yang kita buat ni, biar ada mana, ada panduan lah, ada panduan. Di asalnya as-salatu jami'ah ni ketika semayang gerhana matahari dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Adapun semayang sunat berjemaah yang lain qiyas saja. Dalil hak hadis nabinya dalam sahih Bukhari Muslim, as-salatu jami'ah ketika Nabi semayang gerhana matahari. Habis. Kemudian kita ni pula, kita ni bila diseru dengan as-salatu jami'ah ni, kita tukar dengar ni, sunat jawab gua ni. Orang iqamah kita tahu jawab, orang iqamah kan, orang bang kita tahu jawab dianya, orang iqamah kita tahu jawab dianya. Tu bila nak semayang raya ni, nak semayang tarawih, nak semayang tarawih, main raya, main tarawih, as-salatu jami'ah rahimakumullah, kita mana? Jawab benda, jawab senyum. Jawab senyum. Dah tu senyum, jawab senyum tu. Jawab senyum. Jawab senyum. Jawab senyum. Jawab senyum. Jawab senyum sungguh jadinya. Kita disunatkan kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sama dengan hayal salah, hayal falah terjawab gitu kan. Hayal salah, hayal falah terjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi as-salatu jami'ah tu terjawab sama jugalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Guna kita. Kalau tak belajar, tak tahu tau. Kalau tak belajar, tak tahu baru tak tahu. Tak bukan hak kita sok mudah ni. Tiap-tiap malam teman tarawih. Tu bila as-salatu jami'ah. Kita ni makmum ni. Dah kata benda. Tiap-tiap malam macam tarawih. La haula wala quwata illa billah.
Kemudian kita tambah sikit laginya sebelum kita masuk pada syarat ni. Selain daripada bank iqamah untuk sembahyang 5 waktu, disunatkan bank dan iqamah juga sebagaimana kita maklumnya apabila lahir anak, lahir bayi, lahir anak, disunatkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, sebagaimana yang dilakukan kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Bang di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Yang mana syaratnya lahir anak, bang di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Biar kalimah bang dan iqamah ni yang pertama-tama didengar oleh anak yang baru lahir ni. Biar anak baru lahir ni dengar pertama-tamanya bang, kemudian iqamah. Syaratnya anak yang dilahirkan tu anak orang Islam lah. Kalau anak tu anak orang bukan Islam, tiba-tiba mak ayah dia tolong bang anak saya, dia bukan Islam, tak sunat. Yang kata molek juga biar anak kafir ni dengar bang iqamah dulu, nanti besar-besar dia masuk Islam. Dah sunat. Tak sunat. Mana kita tahu, takut dia berkawan dengan orang Islam lama dah, dia tahu tengok lahir je bang iqamah, dia pun nak buat gitu juga. Kita pun kata ni molek kau ni, biar anak kafir ni dengar bang iqamah mula-mula, nanti besar-besar mudah-mudahan dia masuk Islam. Tak sunat. Itu syarat anak. Syarat yang nak bang dan iqamah tu, syarat tu kan bang tu lelaki. Syarat dia lelaki, bang dan iqamah tu untuk bayi ni lelaki. Syarat dia pernah berlaku suami tak pandai, dia suruh mak saudara dia bang iqamah. Mak saudara pun Allah bang iqamah lah mak saudara dia nya. Dah ayat ke ayah tak pandai. Dia cerita sungguh Jadi sekarang ni ayah dia tak pandai ke tak berani ke, mana tak tahulah. Dia tak pandai, carilah luar-luar tu, kata ada orang lelaki seorang habuk. Kalau jaga-jaga ke tak kira lah. Ada luar lelaki, dia suruh mak dara dia bang. Mak dara dia bang tak cukup syarat. Syaratnya orang yang nak bang iqamah tu lelaki. Walaupun perempuan tu pandai macam mana pun tak disunatkan. Syaratnya lelaki. Boleh dak ayah tak pandai bang iqamah. Apa untuk payahnya? Lagipun bukan bang berlagu tarik nafas panjang tu pun bang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu je kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Takkan ngucap budak pandai yo. Ayat ada ngucap. Lepas tu dah nak sebut hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah ada sebut. Tak berani benarnya tu, begitulah mungkinlah. Tapi dia semua dara dia. Mak dara dia pun bang dan komak. Dah tak ada arah cara lelaki lain lah. Biasa dia bang anak orang lain, ayah dia kita letak tak berani lah. Kalau letak tak pandai tu pelik sangat. Ke memang ada orang tak pandai bang orang lelaki ni? Ada tak pandai bang? Tapi memang ada. Dia memang minta tolong orang lain. Orang lelaki, tapi ni orang lelaki lah. Dia tolong orang lain, tolong bang komak anak dia ada. Mungkin dia tu mungkin pemalu ke warna ke. Tapi kalau dengan alasan ayah dia tak pandai bang komak, rasanya tak logik. Tak pandai bang, tak pandai komak ni tak logik lah. Cuma tak berani.
eh. Padahal kalau kira kita ayuh kan masjid surah kita dok tuk bila dah. Ni kita tuk bila bang komak. Bang di tengah kanan, komak di tengah kiri. Kemudian satu laginya bang komak ni ketika nak memulai musafir. Ni datang pada hadis yang sahih. Dan bang dan komak ketika nak musafir ni ada dinyatakan dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh karangan almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Cuma kita ni biasanya bang komak musafir nak pergi Mekah. Musafir nak pergi Mekah tu kan kan beradong tu kan. Sebelum ketika turun tangga tu di bang dan komak. Turun tangga di bang dan komak. Itu memang datang hadis sahih tu. Memang disunatkan. Tapi kitanya musafir pergi Mekah je. Bukan musafir pergi Mekah, musafir. Musafir. Tapi amalan kitanya musafir pergi Mekah, bang komat. Kalau musafir lain tak. Kemudian biasa dengar tak orang bang ketika nak turunkan jenazah ke dalam perkuburan. Biasa jumpa tak? Tak pernah jumpa? Tak pernah? Ada tempat Terengganu kita tak lah. Sebelum turunkan dalam liang, dalam kubur tu dia bang. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kitanya tidak disunatkan. Tidak disunatkan. Tapi memang ada pendakwah mengatakan sunat bang. Qiyas kepada hadis sahih hak bang sebelum nak musafir. Dikias itu. Dikias itu. Memang pandangan muktamad tidak disunatkan bang ketika nak turunkan jenazah dalam perkuburan. Tapi sebab tak ada nah di situ. Cuma adalah ulama dikiaskan bang tu ketika nak musafir. Bang ketika nak musafir. Jadi sekarang ni jenazah ni musafir panjang ni. Musafir panjang ni. Maka di bang ada. Tu saya mula tengok di belah Kelantan ada. Tapi tak semua lah, tapi ada. Terengganu tak pernah. Saya pernah jumpa di Terengganu ni ketika nak turun tangga. Rumah kita agak je. Al-Fatihah, saya baca Fatihah. Macam jumpa. Dia nak turun rumah, turun setangga, Al-Fatihah, pakat baca Fatihah. Tu selangkau Al-Fatihah. Hak tukang kata Al-Fatihah tu dia tak pikir, dia tukang kata je. Hak tukang pikir ni berdoa ni, duk pikir berat. Dia Al-Fatihah, rembah ni kanda tu atas dia. Sedap dia Al-Fatihah. Dia dah pikir. Kita pikir ni lelah, berat. Dia mana kita ni ni hantar jenazah perkuburan tu disunatkan segera. Disunatkan segera. Bukan nak berhenti-berhenti gitu. Nak berhenti selakah Al-Fatihah, selakah Al-Fatihah. Tak. Sunat segera. Cuma jangan sampai ke beringgut pada ni. Jangan berlari lah. Tapi adakah berjalan tu berjalan secara perlahan? Tak. Jalan apa? Jalan harul dipanggil. Jalan ni jalan harul ni jalan cepat. Tapi jangan sampai ke jadi macam berlomba jalan kaki. Tu jadi beringgut. Jadi kocok. Tambah gitu. Tapi nak ceritanya ketika kita ni pikul jenazah ke perkuburan, kita sunat jalan cepat. Ni selakah Al-Fatihah, baca Fatihah panjang Fatihah ni, selakah 3 kali je buat. Kalau nak baca Fatihah, bacalah dalam jalan tu. Ni baca selakah, baca berhenti, baca pula berhenti, baca pula berhenti. Jadi kalau bang tu tak ada nas, dan memang pandangan muktamad mazhab Syafi'i tidak disunatkan
bang ketika nak menurunkan tanah perkuburan, walaupun ada yang menyatakan sunat kerana kias hadis sahih bang ketika nak musafir. Cuma kita ni kalau jumpa tu kita tahu ni jumpa dah, tapi memang sebenarnya jumpa orang bang ketika nak turun kubur tak ada. Kita kan kita tak ada kita tak ada. Tapi hok turun tangga Fatihah tu terana kita Tapi belah-belah le kena, belah le ke besuk. Selakah Al-Fatihah, selakah Al-Fatihah 3 kali. Tu tak ada belakang tu. Lepas tu dalam perjalanan kita pikir ni, kita nak baca Fatihah, baca Fatihah ke, kuliah ke, Qul Huwallah ke, untuk hadiahkan pahala kepada jenazah yang kita pikir tu. Tu baca Al-Quran, baca je lah. Ini hak berkaitan dengan azan dan iqamah. Dan disyaratkan bagi orang yang azan dan iqamah itu 3 perkara. Pertamanya Islam. Syaratnya orang Islam. Itu syarat yang pertama. Walaupun azan dan iqamah ini tak syarat niat. Tak syarat niat. Ke ada kena niat? Saja aku azan bang kerana Allah, tak ada. Dia tak syarat niat. Memang ada pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i. Nak bang, nak qomak ni dia kena niat sebelum bang qomak. Kau tak niat tak boleh pahala. Ada. Tapi azan dan iqamah tidak disyaratkan niat pada pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi apabila tidak syarat niat, dia tidak syarat orang Islam. Tak syarat orang Islam kalau tak syarat niat. Adapun azan dan iqamah ni walaupun tak syarat niat, syarat yang pertama untuk sah adalah Islam. Dia hak bergantung kepada niat. Lah syarat dia Islam. Semayang kena ada niat, orang kafir tak boleh. Berwuduk orang Islam, orang kafir nak buat tak jadi. Mana wajib, syarat niat, orang kafir nak wajib tak jadi. Orang kafir dia belajar mata pelajaran di sekolah, dia tahu orang Islam ni apabila berhadap besar mandi wajib, dia pun nak mandi wajib, dia tahu cara niat. Saja aku mandi wajib tu tak jadi sebab dia orang kafir. Tiap-tiap ibadah yang bergantung pada niat syaratnya orang Islam. Jadi azan dan iqamah ni tak bergantung pada niat, sekalipun syaratnya orang Islam. Sebab apa? Ini syiar besar dalam agama kita. Syiar besar dalam agama kita. Ada ni. Tapi macam mana kalau dia bang juga? Dia bang juga. Betul dia bang tu. Dalam bang tu ada 2 kalimah syahadah. Jadi Islam tak dia? Dia orang kafir nak jadi Islam ni, dia mengucap 2 kalimah syahadah serta dia mengetahui maknanya, serta dia kata dengan tujuan nak masuk Islam. Ada orang kafir ni, dia hidup orang Islam. Mulut dia je asyhadu an la ilaha illallah. Dia pandai. Jadi Islam kena? Tak. Sebab dia bukan nak masuk Islam. Cuma oleh kerana dia duduk di kampung orang Melayu, di kawan orang Melayu, dia tahu mengucap dengan syahadah sebab duduk dengar semua ketika orang bang apa semua tu. Ada orang kafir, anak orang kafir lah, dia kawan dengan anak orang Islam. Time semayang, anak orang Islam masuk atas majlis surah semayang, dia tunggu tanah. Dia kawan ni, dia duduk kampung orang Islam ni. Sudah semayang, kawan dia tu pergi main pula. Ada ni. Mana dia rapat dengan orang Islam. Sebab duduk kampung orang Islam. Ni baiknya orang Islam. Duduk di kalangan orang Islam, terjamin keselamatan orang kafir. Orang Islam duduk di tempat orang kafir, boleh tengok lah. Faham tak ni? Orang kafir duduk di tengah orang Islam, dia seorang je kafir, terjamin keselamatan dia. Cuba kalau orang Islam minoriti duduk di kalangan orang kafir, aku mana? Boleh tengok lah tempat kita macam mana orang bukan Islam, kehidupan dia aman damai, dapat segala-gala,
aman damai dapat segala-gala tempat kita. Cuba kalau tengok di negara asal mereka. Tengok di negara asal mereka. Macam mana orang Islam di negara asal mereka. Nah, gitu. Tapi orang yang bangsa sama, kafir sama, terang-terang duduk di tempat kita aman damai, tu pun tak cukup lagi ni. Tak cukup lagi. Walah, cuba tengok di tempat mereka. Macam mana orang Islam yang minoriti. Ini baiknya orang Islam. Jadi budak ni dihidupkan orang Melayu. Dia pandai kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi macam biasa je, takkan jadi Islam. Takkan jadi Islam. Sebab dia jadi macam cakap macam biasa. Macam biasa. Jadi walaupun azan dan iqamah tak syarat niat, tapi syaratnya adalah orang Islam. Dah sebut tadi kan, kalau tak bergantung pada niat, tak syarat orang Islam buat. Ni contoh-contoh. Yang mati ni asal dia bukan Islam. Yang mati ni asalnya bukan Islam. Apabila dia mati, keluarga asal kafir dia nak tolong mandi. Dia nak tolong mandi. Dia minta dengan orang Islam ni, ni anak beranak dia ni, hak mati ni. Hak masuk Islam lah ni. Asalnya bukan Islam. Keluarga kafir asal dia tu nak mandi. Beri je, tak ada masalah. Boleh je. Mandi jenazah ni fardu kifayah. Bukan sunat-sunat. Fardu kifayah sekalipun, sebab dia tak syarat niat. Adakah kena niat? Saja aku mandi ini mayat. Tak. Kita mandi wajib, wajib niat. Mandi jenazah tak syarat niat. Jadi keluarga kafir ni nak tolong mandi, boleh lah. Cuma kita tengok dia buat tu kata molek dah. Siapa tanya kapang nak buat juga, beri je, tak ada masalah. Kapang tu fardu kifayah, ya, tapi tak syarat gatuk, tak syarat niat. Kafir nak buat je lah. Siapa tanya semayang, nak semayang juga, tak boleh. Sebab semayang syaratnya gantung pada niat. Tak boleh. Siapa kubur, dia nak turun dalam kubur, dia nak uruskan dalam kubur, kita beri je lah. Kita tengok dia buat macam mana. Menurunkan jenazah kubur tu fardu kifayah, betul, tapi tak syarat niat. Kafir nak buat, okey je, kita boleh benarkan, tak ada masalah. Biar dia tengok, beralusnya orang Islam mati, mandi molek-molek, kapal molek-molek, bubuh dalam liang kubur molek-molek. Mudah-mudahan hati dia terbuka kan. Gitu je lah. Tapi nak ceritanya, kalau perkara tu tidak bergantung pada niat, orang kafir boleh buat. Jadi azan dan iqamah ni memang tidak syarat niat, tapi syaratnya orang Islam. Orang kafir tak jadi. Sebab dia syiar yang sangat besar dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana azan dan iqamah ni khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ianya adalah ijma' ulama. Engkar azan dan iqamah jatuh kafir seseorang, waliyazzabillah. Jadi walaupun azan dan iqamah tidak bergantung pada niat, tapi syaratnya yang pertama adalah Islam. Itu syarat yang pertama. Keduanya mumayyiz, ketiganya laki-laki. Mumayyiz ni kita kena perici lah. Dia syaratnya mumayyiz, bukan syarat baligh. Syarat mumayyiz bukan syarat baligh. Mumayyiz lain, baligh lain. Mumayyiz ni lah yang boleh istinja sendiri, itu mumayyiz. Tak mumayyiz ni kanak-kanak yang tak pandai istinja sendiri. Tapi kita ni kalau ngotor panggil tak mayyiz tak mayyiz orang tua ni. Tak mayyiz apa? Tak mumayyiz ni tak pandai bahasa bawa kecing. Lepas tu ngotor.
Kita kan kalau ngotor kan kata kan tak mayit lah. Tak mayit tu mumayyiz asal dia. Tak mayit ngotor ada. Tak mumayyiz ni hak kanak-kanak yang tak pandai istinja sendiri tu tidak mumayyiz. Jadi syarat untuk azan dan iqamah tak syarat baligh tapi syarat mumayyiz. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.